A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di sini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut insya-Allah menjadikan kita insan yang sentiasa patuh, insan yang sentiasa bersyukur, dan juga insan yang sentiasa berusaha untuk meraih keredaan dari sisi Tuhan kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan menyambung perbahasan kita pada bab yang berkaitan dengan kuasa yang melantik hakim ataupun qadi dalam usaha untuk menegakkan keadilan dan juga dalam usaha untuk memastikan keadilan itu dapat dicapai melalui pelantikan hakim. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah melihat bahawasanya setiap orang tidak boleh mengendalikan undang-undang dan juga tidak boleh mengendalikan sistem yang berkait dengan kehakiman dengan semata-mata kehendaknya dan melantik diri sendiri sebagai qadi ataupun hakim. Kerana apa? Kerana untuk melantik hakim dan juga qadi, yang melantik ialah khalifah ataupun orang yang diberi kuasa oleh khalifah. Supaya apa? Supaya manusia tidak bertindak di luar batasan, supaya manusia tidak mewujudkan hukum sendiri, dan supaya manusia apabila mereka bertindak berdasarkan kepada bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah, bukan hanya berdasarkan kepada persepsi, bukan hanya berdasarkan kepada emosi, bukan hanya berdasarkan kepada rasa-rasa sahaja. Kerana Islam, antara perkara yang paling penting dalam Islam ialah setiap dakwaan itu mesti didatangkan dengan bukti, dan setiap bukti yang didatangkan itu mesti di-verify ataupun mesti disahkan mempunyai ketulinan dan juga mempunyai sangkut paut dengan kes yang sedang dibicarakan. Dan itulah prinsip the rule of law, prinsip kedaulatan Islam, prinsip kedaulatan undang-undang dalam Islam, dan itulah prinsip Islam dalam menggariskan sistem bagaimana untuk mewujudkan keadilan untuk seluruh masyarakat manusia, termasuklah masyarakat Islam, termasuklah masyarakat bukan Islam, dan juga kepada seluruh kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Tidak mestilah ada seseorang yang mempunyai kuasa untuk melantik atas nama negara. Orang itu ialah khalifah, ataupun pada hari ini kita gelar yang di Pertuan Agong, ataupun kita sebut juga sebagai Perdana Menteri, yang mana mereka ini mempunyai kuasa untuk melantik setelah dipersembahkan ataupun setelah diberikan nama-nama mereka yang layak untuk dilantik sebagai hakim ataupun qadi. Kita ada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, SPK, dan SPK ini bertanggungjawab untuk menyaring calon-calon yang hendak dilantik sebagai hakim. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman ataupun disebut sebagai SPK, yang dianggap sebagai wakil daripada khalifah, dan ini dibenarkan oleh syarak untuk mewujudkan badan-badan yang tertentu ataupun suruhanjaya yang tertentu bagi memastikan proses saringan calon yang nak dilantik ke jawatan tersebut benar-benar menepati kriteria dan juga kehendak-kehendak yang berkaitan dengan profesion tersebut. Jadi kita tengok yang pertama, khalifah. Pada dasarnya khalifah ataupun sultan ataupun disebut juga sebagai ketua negara, merekalah yang akan membuat pelantikan para hakim. Kerana kehakiman itu sebahagian daripada tugas khalifah, seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri menjadi hakim dan juga menegakkan undang-undang dalam kalangan umat Islam. Kemudian setelah itu pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia juga menjadi hakim dalam hal-hal yang berkait dengan perselisihan dalam kalangan umat Islam. Kemudian apabila berlakunya perluasan wilayah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia memulakan satu polisi, iaitu memisahkan kuasa bagi pihak yang memimpin dengan kuasa mereka yang membuat keputusan dalam kehakiman. Dan ini bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada peringkat awal, tugas untuk menjalankan tugas untuk menjalankan undang-undang, tugas untuk menegakkan keadilan,
tugas untuk memastikan keadilan itu dapat dicapai adalah tugas khalifah. Yang tu kita kena sedia maklum. Tapi mungkin dalam beberapa keadaan khalifah tu tak sempat. Takkan semua nak letak atas kepala dia kan untuk buat semua benda. Maka bolehkah dia melantik seseorang? Maka boleh. Dan khalifah mempunyai kuasa untuk melantik seseorang yang dianggap layak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan tanggungjawab kehakiman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian apabila berlakunya perluasan wilayah, dunia ataupun sistem pentadbiran dunia menjadi semakin kompleks dan juga menjadi semakin rumit, maka pada ketika itu dibuat sistem yang baharu bagi memastikan keadilan itu dapat dicapai dan juga keadilan itu dapat ditegakkan. Seorang muslim menerima pelantikan daripada raja yang zalim itu, maka apa jawapan dia? Dia kata para fuqaha, yakni golongan-golongan ulama yang membahaskan tentang hukum hakam yang berkait dengan fiqh, mereka kata keadilan sultan ataupun sultan sama ada dia baik ataupun dia tidak baik tidaklah menjadi syarat bagi keharusan menerima pelantikan hakim daripadanya. Bin Yusuf As-Saqafi merupakan antara orang yang bertanggungjawab memasukkan baris-baris di dalam resam Utsmani seperti mana yang kita baca pada hari ini. Seandainya dia melantik seseorang yang dikenali sebagai orang yang adil, maka harus untuk menerima pelantikan daripada. Andainya dia dilantik, dia baik, dia buat keputusan berdasarkan kepada bukti, dia buat keputusan berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang sampai kepada dia, tiba-tiba sultan yang zalim ataupun wakil kepada sultan yang zalim tadi masuk campur dan mengarahkan supaya keputusan itu ditukar, maka pada ketika itu tidak harus dan wajib baginya untuk meletak jawatan seandainya berlaku keadaan yang demi. Selain daripada khalifah, yang boleh melantik hakim juga ialah naib khalifah. Ketika itu dia mesti memilih berdasarkan merit ataupun kelayakan yang terdapat pada orang tersebut, bukan berdasarkan kepada hubungan kekerabatan ataupun hubungan kekeluargaan antara satu sama lain. Itu dilantik untuk menjadi wakil kepada khalifah ataupun pembantu kepada khalifah dalam urusan untuk memilih dan melantik para hakim, maka mereka yang dipilih itu sama sekali tidak boleh melantik bapa dia ataupun anak dia untuk memegang jawatan tersebut tanpa ada kelayakan yang sepatut. Tetapi mungkin dikata orang, bapa dan anaknya itu kedua-duanya termasuk dalam kategori yang dinamakan sebagai umumul tafwid, yakni mereka itu mempunyai mandat ataupun mempunyai merit ataupun mempunyai kelayakan ketika mana proses pemilihan dan juga pelantikan itu berlaku. Mereka ada ijazah dan mereka terbukti apabila mereka melakukan sesuatu perkara, mereka berjaya melakukannya dengan baik. Mereka tidak digolongkan dalam kalangan golongan yang muflis, mereka tidak digolongkan dalam kalangan yang pecah amanah, tidak digolongkan dalam kalangan yang kita kata takut untuk menegakkan kebenaran. Mereka mempunyai merit, ada kelayakan yang sesuai, dan mereka itu dikenali sebagai golongan yang cerdik dan juga pandai dalam menguruskan sesuatu. Seandainya ada merit ataupun seandainya ada sifat yang disebut sebagai kelayakan tadi, maka dia boleh melantik kedua-duanya memegang jawatan tersebut jika mereka mempunyai kelayakan untuk itu. Pada khalifah ataupun pembantu kepada khalifah yang dilantik oleh khalifah untuk menguruskan pelantikan kehakiman. Yang boleh melantik hakim juga seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh adalah ketua pemberontak, ataupun disebut sebagai al-amirul baghi awil amirul mutaghallib. 3 bulan baru naik jadi kerajaan, hasil daripada pemilihan yang ada sebelum tu. Lalu akhirnya Muhammad Morsi pun dijatuhkan secara tidak terhormat, dipenjara. Ramai dalam kalangan anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara dan akhirnya dihukum mati, dieksekusi ataupun dihukum mati oleh seorang tentera yang bernama As-Sisi, ketua jeneral tentera pada ketika itu. Kemudian As-Sisi dia buat pelantikan baru pada waktu itu. Adakah pelantikan dia itu diterima? Maka kita tengok apa kata para fuqaha ni.
Apa kata para fuqaha dan juga para ulama mengenai pelantikan yang dibuat oleh pihak yang memberontak, kemudian dia mendapat kuasa di atas pemberontakan tadi. Jadi para fuqaha berpendapat harus diterima jawatan itu daripadanya walaupun dia tidak taat, bahkan memusuhi khalifah yang masih berkuasa. Itu kata para fuqaha. Maknanya dia boleh terima. Artinya para fuqaha memperakui kuasa yang benar-benar wujud kepada pemimpin yang memberontak itu dalam pelantikan para hakim. Dengan erti kata, walaupun mereka itu naik melalui pemberontakan, bila mereka jadi pemimpin, maka mereka tetap mempunyai kuasa untuk melantik. Namun dalam masa yang sama, walaupun perbuatan memberontak itu salah, tapi andai kata dia melantik, maka pelantikan itu adalah para ulama kalau berjumpa dengan dua keburukan, pilih yang mana yang lebih ringan di antara dua keburukan yang ada itu, supaya kepentingan kaum muslimin terjaga. Tapi antara buruk dengan lebih buruk, itu yang kadang-kadang kita paling confused dan kita paling tak dapat nak temukan yang mana satu yang terburuk di antara dua perkara yang terburuk. Dan kaedah ini dia umum. Ramai orang pakai kaedah yang umum ni. Tolaklah satu kemudaratan daripada dua kemudaratan. Dan kadang-kadang perkara ini dikenakan kepada pihak yang tak sebulu dengan dia. Sedangkan hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak memilih untuk menolak antara dua kemudaratan tu, kita kena lakukan proses yang dinamakan sebagai istiqra', yakni kajian yang terperinci, tengok satu, baru kita boleh tahu yang mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Tak boleh sebut secara umum, kena tolak yang ni sebab menolak memilih antara dua memilih memilih yang kurang buruk daripada yang lebih buruk. Secara umum tak boleh disebut tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kena lakukan kajian dan juga kena lakukan istiqra' terlebih dahulu, baru kita akan menemui yang mana yang patut kita terima dan yang mana yang patut kita tolak dalam satu-satu perkara. Para fuqaha mengiktiraf pemerintah yang memberontak tadi kerana seseorang muslim yang adil, kalau dia tidak menerima pelantikan tersebut daripada pemerintah yang memberontak ataupun pemimpin yang memberontak tadi, maka akhirnya orang yang zalim dan juga fasik akan menjawab jawatan itu, dan ini akan membahayakan dan juga memudaratkan. Orang yang baik-baik tidak mahu memegang jawatan ataupun tidak mahu menjadi hakim, maka sudah tentulah orang-orang jahat yang akan memegang jawatan itu. Bila orang-orang jahat pegang ni, maknanya apa yang akan terjadi? Terjadilah kerosakan. Ini merupakan satu pandangan yang betul. Kerana jika muslim yang adil, yang baik, jika muslim yang jujur dan juga berintegriti tidak mahu menerima pelantikan daripada amir yang memberontak, maka dia akan melantik orang jahat dan juga orang fasik ke jawatan tersebut. Ini jelas akan memudaratkan kehidupan orang yang berada di bawah kepimpinan dia. Akan berlaku ketirisan, akan berlaku ketidaktelusan, akan berlaku ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi jika orang yang baik ataupun muslim yang baik menerima pelantikan itu, maka sesungguhnya dia dapat melaksanakan semaksimum mungkin perkara untuk memelihara kemaslahatan ummah dan juga memelihara hak-hak orang Islam yang berada di bawah kepimpinannya pada ketika itu. Dan perlu diberi perhatian di sini, bahawa keharusan yang dinyatakan oleh tuan kitab itu adalah bergantung kepada kemampuan hakim itu sendiri untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Tetapi jika dia tidak mampu berbuat demikian disebabkan oleh campur tangan pihak eksekutif, yakni campur tangan pihak yang memimpin ataupun pihak pemimpin pada ketika itu dalam urusannya, maka tidaklah harus dia menerima jawatan tersebut. Sekiranya dia menerima jawatan itu dengan menyangka dia dapat melakukan kerja-kerja dengan bebas, kemudian ternyata selepas itu pemimpin itu mengganggu urusan dan juga kerjanya, maka hendaklah dia meletakkan jawatan, kerana matlamat kehakiman untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan itu tidak tercapai dan juga tidak terhasil. Dan ini yang kita kata, proses sebelum nak membuat keputusan itu, dia mesti melalui proses yang panjang dan juga dia mesti melalui proses kajian yang berpanjangan. Bukan hanya berdasarkan kepada emosi, bukan hanya berdasarkan kepada sentimen semata-mata. Dan saya sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, sebab kita akan melalui fasa itu.
tak lama lagi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita jalan yang betul dan juga tepat dalam membuat keputusan, insya-Allah. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.